Selamat datang ke vlog season 2. Hai semua. Okey, dah lama kita tak jumpa. Sekarang kita vlog di season 2, episod 1. Okey, kali ni kita ada datang ke Ipoh. Kita ada buka tim Ipoh, branch baru di Ipoh, dan ini adalah tim kita yang nombor 3. First kita di KL, and then kita di JB, dan sekarang berada di Ipoh. Okey, sesampainya kita orang dekat Ipoh, first kali yang kita orang buat adalah of course lah check in. And then malam tu kita terus jumpa team leader yang ada dekat Ipoh. Team leader ni bukan daripada tim saya, tapi tim lain. So sebagai macam respect lah, diorang dah lama dekat Ipoh kan. So kita datang, just say hi, berkenalan dengan diorang dulu. Lepas tu kita makan-makan, lepas tu rest. Hari kedua, kita mula training seawal 9.30 pagi. Okay, 9 pagi diorang dah buat gathering sebenarnya, perkenalkan diri, and then 9.30 kita terus start. Kita start dengan Nazmi buat opening, and then saya mulakan dengan career pass. Kenapa diorang pilih Kerjaya Eja Tanah ni, dan sebenarnya apa misi pertama diorang. Misi pertama diorang tu apa dalam bidang real estate ni. Yang first kali, macam saya cakap dengan semua orang, kita kena survive. Tak tahu? Okay, so cara nak kira macam mana duit untuk korang survive adalah yang first kali, korang kena tahu list korang punya komitmen dengan bank. So dapat duit, simpan. Duit nak reinvest kat mana? First, macam saya cakap settle kat family dulu, bagi diorang happy, belanja diorang makan, ambil berkat, diorang dah happy, and then fikir untuk business. Buka account mudah ke? Buka account mudah, dan korang double up kredit ke? Alright, so your first target adalah untuk survive. So berapa amount nak kena survive tu, apa nak kena buat dalam survive tu, kita sharekan awal-awal. Selepas sesi saya, Zairi masuk. Okay, time Zairi masuk tu, Zairi cerita tentang career path. Janganlah sampai 60 je macam you all ni. Sampai bila sih? Sebab kita orang dulu, saya lagi sakit dulu. Kita orang 60, 65, 70 zaman-zaman dulu, faham tak? Sekarang dia terus 60 terus 70. Saya dulu sikit-sikit 60, 65, 70, lebih lambatnya nak sampai 80 kan. Sebab apa? Sebab kita nak komisi kita lagi lebih, betul tak? Kita orang dah shortcut kan. That's why jadi macam you cakap 90 days tu. Sebab kita orang dah shortcut kan dah. Korang tak perlu nak buang masa benda-benda tak sepatutnya. Okay, and then Zairi cerita tentang cara kiraan income, lepas tu cara kiraan DSR dengan bank dan lain-lain lah. Kemudian selepas tu Nazmi pula, Nazmi cerita macam mana nak dapatkan listing. So kalau macam dulu saya start agent, saya start dengan benda-benda ni lah. Wajib tahu kalau jual projek benda ni lah. Korang kena jadi specialist area. So nak tahu the highest ataupun paling tepat bank value, kena tanya bank. Ini kita just reference kita untuk beritahu pada owner. Pada tahun 2020 berapa banyak unit yang terjual. So daripada sini sampai ke sini. So paling latest bulan 9 terjual. Dan juga marketing. Tu kalau korang dengar 3,000 tu agak besar lah. Tapi bila dia compare dengan 50-60 ribu, besar ke kecil? Kecil kan? Sebab sekarang kita compare tangga gaji kita 3,000, spend 3,000. Habis hangus lah, nak makan apa? So mudah, saya start satu hari. Siapa yang main subsale lah? Saya punya tamsilan biasanya saya akan pakai mudah, iProperty, Puteri Guru ni macam kita punya kedai runcit. Ataupun kita punya hypermarket. Kalau korang iklan 10 barang, korang tak boleh expect satu barang tu terjual. Okey, sekarang ni tim kita tengah buat aktiviti call. Diorang call referral, so dalam masa 15 minit diorang kena call 5 orang, ada 2 orang. A kena call 5 orang, B kena call 5 orang, and then kita tengok berapa ramai yang mereka berjaya call dan berapa banyak listing yang diorang dapat. Okey, jom tengok. Feedback yang kita dapat, diorang dapat listing terus dari aktiviti yang kita buat tu dalam hari yang sama. So ada yang dapat 2 listing terus owner nak jual, ada yang 3 listing terus owner nak jual, ada yang sebelum tu menggeletar tak tahu macam mana nak call orang. Sekarang ni dah belajar macam mana nak call orang, macam mana nak call orang kurang daripada 2 minit. So diorang dah belajar macam mana nak cakap dengan orang kurang daripada 2 minit, skrip macam mana. So far nampak menarik dengan aktiviti-aktiviti kita buat tu. Nampak diorang sebenarnya kita boleh je bercakap, tak ada masalah pun. Last kali barulah Thailand masuk. Thailand masuk ni
time tu bila Thailand masuk, dia cerita tentang Acha-Acha Pro. Appointment punya schedule kan. Boleh guna label ni. Label ni pun dah cukup nice. Wujud untuk nantikan eksklusif lah. Proses jual beli rumah ada explain. Sebab apa kalau benda-benda yang bawah 500 ni, aku rasa better kau pergi tukar dekat duit minyak, duit makan. So yang benda-benda ni guna yang zero cost marketing. Zero cost marketing tadi dah ada ajar, marketplace, boleh buat carousel, carousel pun free. Facebook group free. So fokus dekat zero cost. Okay, yang mana bawah 1000 fokus cari listing sahaja. Call, ambil listing, explain timeline sampai master. Saya sebelum ni siang belajar pasal eksklusif, pasal sembang timeline ni, malam dah pergi dah. Jumpa owner dan alhamdulillah kena maki lah. Alhamdulillah kena maki. Dalam training kita sehari tu, dalam sehari tu sebenarnya kita rumuskan macam mana ejahan tanah baru ni, walaupun diorang baru, diorang nampak macam profesional bila present dekat klien. Dah habis semua tu, kita buat quiz. Dah habis quiz, kita relax jap, balik rumah, mandi apa semua, malam kita sambung pula. Kita buat tea, orang kata high tea session kot. Malam tu kita mengopi dengan tim-tim kita dekat Ipoh yang dah 2-3 bulan dekat sini. Kita tanya diorang masalah diorang. Kita postmortem lah masalah diorang selama 2-3 bulan kat sini. Apa yang diorang hadapi, masalah diorang macam mana kita nak counter dengan klien, counter dengan masalah-masalah dengan bank. So kita buat sesi malam tu sampailah pukul 12 malam. Barulah balik. Hari yang ketiga barulah kita bersiap pada awal paginya and then terus ke projek. Projek ni kita ada tengok dua lah. Satu dekat Batu Gajah. Sekarang ni saya berada dekat salah satu projek yang kita bakal jual lah. So sebenarnya dekat Ipoh ni dia besar tau. Kawasan tengah maju. So development pun tengah banyak. Tapi hurdle kita adalah kawasan rumah teres. Harga dia sama dengan banglo. So itu kita punya hurdle. Tapi kalau korang tengok, dia punya kawasan ni sama macam kawasan Rawang yang dulu-dulu, Puncak Alam, Puncak Peranian dulu-dulu. Dia macam tu lah. Saya rasa dia boleh jual. Cuma dia takes time. Rabak juga mata fikir macam mana nak kasi settle kan. Kita tengok kita cuba. Nanti kalau kita berjaya jual dengan banyak unit kat sini, kita akan masuk dalam blok. Okay, rumah dekat sini, dia punya ceiling dia agak tinggi, tengok. Okay, ceiling dia agak tinggi. Dan keluasan 20-70 dengan ceiling yang agak tinggi ni, korang boleh buat katil dekat bawah dengan dekat atas lah. Macam double decker macam tu. Dekat sini konsep dia macam Spanish, macam European. Dan saya rasa dia agak satu tarikan sebab dekat kawasan sini, saya rasa taman ni je kot yang ada European konsep. Korang boleh tengok lah. Nanti kita akan tunjukkan dekat korang sekeliling yang ada dekat taman yang bakal dibina ni. Satu lagi di Sri Iskandar. Kita sekarang dekat one off project dekat Perak. Sekarang kita dekat Sri Iskandar. Okey, sekarang kita tengok projek yang ni Soho. Dia khas untuk investor dan khas untuk studio UTP lah. So dekat Perak ni kita ada banyak projek sebenarnya yang which is kita nak bagi ejen baru kita untuk jualkan lah. Dua projek yang menarik ni kita nak push tim kita. Macam bagi saya tim kita ni baru start dengan projek, baru lagi. Okay, kita cuba nak all out untuk projek untuk tahun ni. Selepas semua tu settle, kita dah tengok projek, kita makan dengan Mr. T. Mr. T belanja kita dekat restoran ni. Sama-sama kita makan and then lepas tu barulah kita mulakan perjalanan balik ke Kuala Lumpur. So harapan saya pada tim Ipoh ni, disebabkan Ipoh ni sebenarnya dia punya market lagi besar.
masih lagi besar. So saya harap tim Ipoh ni boleh berjaya dan laju bersaing dengan tim-tim kita dekat KL. Okey, walaupun baru, insya-Allah kita boleh potong. Dan dalam masa yang sama saya ingin ucapkan terima kasih kepada trainer-trainer yang sanggup datang seperti Zairi, Tailong, Nazmi sanggup datang dan juga Munzir sanggup datang jadi videografer kita. Dan saya ucap terima kasih juga kepada Joe Wong, Mr. Joe Wong, Abang Hazmadi dan juga Kak Zu kerana memberikan ruang kepada kami untuk datang dan very warm welcome. Kami sangat ucapkan terima kasih kepada trainer-trainer dan juga leader di Ipoh, dan kepada mereka yang korang ada leader apa semua kan, korang kena appreciate leader korang. Macam tim kami, kita punya leader daripada tahun lepas, tim saya baru launch bulan 3 tahun lepas. Kita orang memang bersungguh-sungguh untuk train korang, sungguh-sungguh untuk train tim kami. Kalau korang daripada agensi luar pun korang kena appreciate leader korang, sebab korang tak tahu apa yang diorang buat selama ni untuk pastikan korang berjaya. Pagi, petang, siang, malam, apa yang diorang buat, apa yang diorang plan, apa modul yang diorang rangkakan untuk korang. Dan so far alhamdulillah, walaupun kita baru setahun lebih, okey, daripada bulan Mac ke bulan ni, tahun ni baru setahun, dan so far alhamdulillah quarter 1 tim saya sudah jual lebih almost lah 100 million GDV, gross domestic value, untuk hartanah di KL dan JB terutamanya. So korang kena appreciate dulu, korang ucapkan terima kasih kepada mereka, sebab tanpa mereka kita tak akan dapat apa yang kita ada sekarang. Okay, so far itu sahaja vlog kita pada hari ini. Kalau korang nak tahu macam mana kita punya tim bergerak pada tahun 2021 ni, jangan lupa like, subscribe dan share. InsyaAllah kita akan bagi teaser sikit-sikit apa yang kita buat pada tahun 2021 nanti. Jangan lupa, let's go!